Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ustazah akan kongsikan beberapa tips untuk menjawab soalan-soalan kertas 1. Jadi apa yang lebih Ustazah nak fokuskan pada siri kali ini ialah memfokuskan kepada teknik menjawab soalan-soalan tokoh. Jadi Ustazah kategorikan tips soalan tokoh ini kepada 4 tips utama. Yang pertama, kategori tokoh. Tips yang pertama. Tips yang kedua, menguasai topik-topik popular dalam tajuk tokoh. Tips yang ketiga ialah membina jadual banding beza. Dan tips yang keempat ialah jawapan mudah, menguasai jawapan mudah untuk soalan-soalan tokoh. Jadi kita lihat tips yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kategori tokoh-tokoh Islam. Jadi sebenarnya dalam tajuk tokoh, kita dah belajar sebanyak 12 tokoh kesemuanya. Dan daripada 12 tokoh itu sebenarnya kita boleh mengkategorikan tokoh tersebut kepada 3 kategori. Iaitu yang pertama tokoh mazhab, yang kedua tokoh ilmuwan, dan yang tiga tokoh islah. Jadi kenapa pentingnya kita mengkategorikan tokoh ini kepada 3 kategori? Sebenarnya untuk memudahkan kita mengingat sumbangan bagi tokoh-tokoh tersebut berdasarkan kategori. Contohnya kalau tokoh mazhab, pastinya sumbangan dia banyak berkaitan dengan pelopor sesuatu mazhab. Dan samalah juga dengan tokoh islah, sumbangan dia banyak dari segi mengembangkan idea islah. Okay, kita lihat yang pertama, kategori pertama iaitu tokoh-tokoh mazhab. Tokoh-tokoh mazhab ini terdiri daripada 4 orang tokoh, iaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, dia pelopor kepada mazhab Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik, pelopor kepada mazhab Maliki. Yang tiga, Imam Ahmad bin Hanbal, pelopor kepada mazhab Hanbali. Dan yang keempat, Imam Syafi'i, pelopor kepada mazhab Syafi'i. Jadi, apabila kita faham keempat-empat tokoh ni dia mempunyai persamaan dari segi pelopor mazhab masing-masing. Jadi, maksudnya kita dah dapat satu poin penting dari segi sumbangan keempat-empat tokoh ini. Seterusnya kita lihat pula tokoh kategori yang kedua, iaitu Ustazah namakan sebagai tokoh-tokoh ilmuwan, kerana persamaan antara keempat-empat tokoh ini adalah berkaitan dengan pengkhususan ilmu masing-masing. Contohnya Imam Al-Ghazali berkait dengan ilmu tasawuf, Imam Bukhari berkait dengan ilmu hadis, Ibn Khaldun berkait dengan ilmu sejarah, dan Ibn Sina dia berkait dengan ilmu perubatan. Jadi sekurang-kurangnya kita dah dapat persamaan dia dari segi sumbangannya keempat-empat tokoh ini banyak menyumbang dari segi ilmu bidang ilmu masing-masing. Dan kita lihat kategori yang ketiga iaitu tokoh-tokoh islah. Tokoh-tokoh islah iaitu ada 4 tokoh yang berkaitan dengan islah, idea islah, iaitu Sayyid Jamaluddin, yang kedua Syekh Tahir Jalaluddin, yang tiga Muhammad Abduh, dan yang keempat Hamka. Maksudnya apabila kita memahami bahawa tokoh yang kita belajar daripada 12 tadi dia ada kategori dia, maka mudahlah kita memahami atau mengkaitkan fakta-fakta berkenaan tokoh tersebut. Itu adalah untuk tips yang pertama. Seterusnya, untuk tips yang kedua ialah calon perlu menguasai topik popular. Jadi apa yang dimaksudkan dengan topik popular? Sebenarnya apabila kita hendak mempelajari atau menguasai tajuk-tajuk dalam bidang tokoh, sebenarnya ada 3 topik utama yang perlu pelajar kuasai. Jadi yang pertama yang selalu ada dalam soalan peperiksaan ialah berkenaan dengan latar belakang tokoh atau melibatkan riwayat hidup. Yang kedua tentang sifat peribadi ataupun bukti sifat-sifat tertentu bagi setiap tokoh. Dan yang tiga ialah berkenaan dengan sumbangan
dari segi hikmat ataupun kesan sumbangan tokoh terhadap tamadun Islam. Jadi pelajar perlu menguasai ketiga-tiga topik ini apabila ingin menguasai tajuk-tajuk tokoh. Dan Ustazah cuba ringkaskan dalam bentuk rajah seperti ini. Topik popular tokoh terbahagi kepada 3. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, sifat peribadi atau bukti sifat peribadi. Dan yang 3, tentang sumbangan ataupun kesan peninggalan tokoh, setiap tokoh. Jadi untuk menguasai topik-topik popular dalam tajuk tokoh, yang pertama sekali, dari segi latar belakang tokoh, pastikan anda mencari 4 atau mengingat 4 isi atau fakta yang berkaitan dengan latar belakang tokoh. Jadi apa yang kita nak masukkan dalam latar belakang ni, selalunya kita ingat tentang nama penuh tokoh, gelaran, tempat lahir dan juga keturunan. Ada lagi maklumat lain, contohnya maklumat tentang kematian kematian dari segi tarikh, tempat dan sebagainya. Dan perkara yang kedua yang sering keluar di dalam soalan peperiksaan ialah bukti-bukti kegigihan tokoh atau bukti ketegasan atau bukti tokoh tersebut menghormati hadis atau bukti bagaimana gigihnya tokoh tersebut menyampaikan idea-idea Islam. Yang ini calon perlu teliti kerana setiap tokoh dia mempunyai fakta-fakta yang berbeza-beza. Dan antara yang ketiga yang tidak kurang pentingnya ialah hasil karya. Yang ini mesti dihafaz oleh pelajar sekurang-kurangnya 1 atau 2 karya bagi setiap tokoh, kerana dia banyak membantu pelajar sama ada dalam bahagian A ataupun bahagian B. Dan yang keempat ialah tentang sumbangan tadi. Sumbangan dan kesan sumbangan tokoh terhadap masyarakat. Jadi kita lihat perkara yang pertama yang sering keluar di dalam peperiksaan ialah berkenaan dengan latar belakang tokoh. Jadi apabila keluar soalan latar belakang tokoh, apakah fakta yang kita nak masukkan yang boleh dimasukkan di dalam latar belakang ni? Ini Ustazah dah highlightkan. Yang pertama, fakta tentang kelahiran, termasuklah nama sebenar dia, tarikh lahir dan juga tempat lahir. Dan fakta tentang keturunan boleh juga dimasukkan dalam latar belakang, contohnya bangsa, taraf hidup keluarga, sama ada kaya atau miskin, kemudian gelaran yang diberi kepada tokoh-tokoh tersebut. Dan fakta yang 3 ialah berkenaan dengan fakta tentang kematian, contohnya tarikh meninggal dunia, tempat, usia ketika meninggal dunia dan ada sebab kematian. Jadi fakta-fakta inilah yang berkait dengan latar belakang. Jadi elakkan daripada menulis hasil karya di sini. Karya tidak termasuk di dalam latar belakang. Karya termasuk dalam kategori sumbangan. Jadi tips dia untuk anda menguasai soalan latar belakang ini ialah pastikan anda ingat 4 fakta penting daripada kategori yang Ustazah paparkan ini. Jadi cuba kita lihat contoh 3 tokoh yang Ustazah pilih ini, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kita lihat apakah fakta kelahiran yang berkait dengan kelahiran bagi Imam Syafi'i. Pastinya anda jangan tinggal untuk mengingat nama penuh setiap tokoh. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Sekurang-kurangnya anda ingat Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Untuk nama, seandainya silap menulis nama, fakta tersebut akan dikira salah. Kemudian tarikh lahir, anda boleh memilih salah satu sama ada hijrah ataupun masihi. Jadi saya sarankan anda ingat tahun hijrah. Kemudian tempat lahir di Gaza. Itu untuk fakta kelahiran. Kemudian fakta keturunan untuk Imam Syafi'i, ibu bapa dia berasal dari Mekah dan gelaran dia bapa usul fiqh ataupun Imam Syafi'i. Dan fakta tentang kematian, tarikh meninggal dunia, meninggal di Mesir pada usia 54 tahun. Jadi untuk kita dapatkan fakta usia kematian ini, sebenarnya kita boleh gunakan kaedah menolak tarikh
kematian dengan tarikh lahir. Maksudnya kat sini kita dah ada 3 fakta yang kita boleh dapat. Kat sini kita ada 2, kat sini ada 3. Maksudnya daripada latar belakang hampir 8 fakta yang kita dapat kumpulkan. Tetapi tadi Ustazah dah sebutkan sekurang-kurangnya 4 fakta. Maksudnya anda boleh pilihlah mana-mana fakta yang mudah untuk anda ingat. Contohnya gelaran, tarikh lahir, tempat lahir. Okey, itu untuk Imam Syafi'i. Sama jugalah dengan Imam Bukhari. Ini contoh fakta Imam Bukhari. Nama penuh, tarikh lahir, dilahirkan di Bukhara. Bapanya orang soleh, digelar Amirul Mukminin dalam kalangan ahli hadis. Dan fakta kematian dia 256 Hijrah ketika berusia 62 tahun. Dan Imam Ahmad, nama penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dilahirkan pada 164 Hijrah di kota Baghdad. Fakta keturunannya bertemu dengan Rasulullah, digelar Al-Hakim kerana telah menghafaz 700,000 hadis. Dan fakta tentang kematian ialah 231 Hijrah ketika berusia 77 tahun dan dikebumikan di kota Baghdad. Begitulah caranya anda mengingati atau mengumpul fakta-fakta berkenaan latar belakang. Jadi boleh bina tabel seperti ini untuk memudahkan anda mengingat latar belakang. Seterusnya kita lihat pula soalan yang berkaitan dengan sifat peribadi. Jadi selalunya dia ada 2 pattern soalan. Yang pertama ditanya tentang nyatakan sifat-sifat peribadi tokoh-tokoh tertentu. Dan yang kedua selalu juga keluar soalan tentang jelaskan bukti kegigihan, bukti ketegasan, bukti kehebatan tokoh-tokoh tertentu. Jadi untuk sifat peribadi sebenarnya kita dah ada shortcut untuk jawapan yang mudah. Kita lihat, ingat sifat peribadi yang popular. Jadi setiap tokoh sebenarnya dia memang banyaklah sifat-sifat peribadi yang baik yang untuk dicontohi. Jadi cuba anda ingat sifat peribadi yang popular. Contohnya Imam Syafi'i seorang yang sangat kuat ingatan dia, tekun dan gigih mencari ilmu. Sama juga dengan Imam Bukhari. Sebab tu dia boleh menghafaz begitu banyak hadis sebab dia mempunyai ingatan yang sangat kuat. Tekun dan gigih mencari ilmu, mencari hadis dan sangat berhati-hati. Imam Ahmad ingatan yang sangat kuat hingga digelar di Al-Hakim kerana menghafaz 700,000 hadis. Mementingkan kebersihan dan kuat beribadah. Jadi secara umumnya kita lihat sifat peribadi setiap tokoh ini dia ada persamaan. Jadi sebenarnya soalan sifat peribadi ini sebenarnya satu bonus untuk pelajar mendapat markah secara percuma sebab kita boleh letak apa-apa saja sifat yang baik untuk sama ada kuat ingatan, rajin membaca, teguh dan gigih mencari ilmu dan sebagainya. Asalkan dia merupakan sifat yang baik. Okay. Dan untuk soalan bukti ketegasan yang ini, pelajar perlu mengenal pasti fakta yang berkaitan dengan tokoh kerana dia berbeza-beza antara satu tokoh dengan satu tokoh yang lain. Contohnya Imam Syafi'i, kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Contoh bukti dia telah menghafaz Al-Muwatta pada ketika usia 10 tahun. Mendalami pelbagai ilmu, mengembara ke beberapa negara. Itu bukti dia gigih menuntut ilmu. Tapi mungkin berbeza pula soalan untuk Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari sifat dia antara sifat pribadi yang ketara dia ialah berhati-hati. Jadi selalunya soalan akan berkaitlah dengan sifat peribadi tadi. Bukti dia seorang yang berhati-hati ataupun teliti dalam menyampaikan hadis. Contohnya berhati-hati memeriksa semua perawi, mengumpul 600,000 hadis, bertemu ramai ulama untuk mendapatkan hadis. Itu untuk popular untuk Imam Bukhari. Begitu juga untuk Imam Ahmad. Dia ada keistimewaannya tersendiri. Soalan tentang apakah bukti kehebatan Imam Ahmad. Jadi kehebatan dia digelar Al-Hakim. Kenapa? Kerana dia menghafaz 700,000 hadis.
Dan satu lagi, dia hebat kerana sehingga mendapat pengiktirafan daripada Imam Syafi'i. Okey, ini contoh bukti sifat peribadi yang selalu ditanya di dalam peperiksaan, dan yang ini berbeza-beza mengikut keistimewaan tokoh. Seterusnya kita lihat dari segi sumbangan, ya, sumbangan atau kesan peninggalan tokoh. Contoh, saya masukkan beberapa nama tokoh tingkatan 4 ini. Jadi untuk sumbangan, paling mudah jika kita tidak ingat sumbangan yang lain, tak ingat sumbangan yang lain, kita boleh masukkan hasil karya sahaja. Menghasilkan karya. Sebutkan nama karya bagi setiap tokoh. Contohnya Imam Malik, karya dia menghasilkan kitab Al-Muwatta. Kita dah dapat poin untuk karya. Imam Bukhari contohnya menghasilkan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kita dah dapat fakta tentang sumbangan. Maknanya karya boleh kita masukkan di bawah topik sumbangan, ya. Jadi sebab itulah Ustazah pesan tadi, sekurang-kurangnya ingat satu karya bagi setiap tokoh untuk memastikan soalan sumbangan ini anda boleh gunakan fakta karya ini. Dan selain pada itu, setiap tokoh dia ada sumbangan dari segi khidmat dengan idea atau pemikiran dia. Dan untuk khidmat ni kebanyakannya tokoh ilmuwan dan tokoh mazhab memang adalah khidmat dia dari segi dia menjadi guru, ramai murid dan sebagainya. Itu sumbangan, ya. Tapi untuk idea dan pemikiran ni khusus untuk tokoh-tokoh Islah. Untuk idea dan sumbangan ni dia berbeza-beza. Untuk tokoh Islah yang kita belajar tokoh tingkatan 5 sahaja. Jadi pastikan untuk sumbangan anda boleh masukkan apa yang kita nak masukkan dekat sumbangan, karya dan juga khidmat. Jangan masukkan latar belakang dalam soalan-soalan sumbangan. Okey, itu untuk tips yang kedua. Seterusnya, tip yang ketiga iaitu membina jadual banding beza. Jadi, apa yang Ustazah maksudkan dengan jadual banding beza ialah anda perlu membina nota ataupun fakta-fakta asas tentang tokoh ini anda tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, anda masukkan nama-nama tokoh yang anda ingin kuasai dan senaraikan fakta asas setiap tokoh tersebut. Contohnya, nama sebenar, kelahiran, kewafatan dan juga nama kitab ataupun nama karya bagi setiap tokoh. Jadi, jadual banding beza ni sangat membantu untuk memudahkan kita ingat fakta asas bagi setiap tokoh. Jadi, masukkanlah ruangan kosong ini dengan maklumat penting tentang tokoh-tokoh, ya. Okey, dan yang terakhir, tips yang terakhir ialah jawapan mudah untuk tokoh atau Ustazah namakan dia sebagai skema umum untuk setiap tokoh. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jawapan mudah? Jawapan mudah ini adalah jawapan yang kita boleh gunakan, disesuaikan untuk semua tokoh. Dan boleh gunakan jawapan mudah ini untuk topik tertentu. Contohnya untuk soalan sifat peribadi. Ya, sifat peribadi kerana sifat peribadi ni kebanyakannya semua tokoh mempunyai sifat peribadi yang sama. Pastinya sifat yang positif lah. Jadi seandainya anda lupa sifat yang khusus untuk setiap tokoh, anda boleh gunakan jawapan umum saja untuk semua tokoh yang akan keluar di dalam peperiksaan. Atau yang kedua tentang sumbangan. Satu lagi tentang sumbangan, dia ada juga skema umum. Contohnya karya, menghasilkan karya. Kerana kebanyakan tokoh memang menghasilkan karya. Okey, sekarang kita tengok perincian. Perincian bagi jawapan mudah tadi. Jawapan mudah untuk semua tokoh. Contohnya bagi soalan pendidikan awal. Kebanyakan tokoh dia mendapat pendidikan awal daripada ibu bapa. Jadi jawapan ini kita boleh gunakan untuk semua tokoh. Sama juga dengan belajar Al-Quran dan bahasa Arab sejak kecil. Dua-dua jawapan ini kita boleh gunakan untuk kebanyakan tokoh. Yang kedua, bagi soalan sifat peribadi. Tadi Ustazah dah sebutkan, sifat peribadi ni sebenarnya adalah soalan
bonus saja kerana kita boleh reka jawapan yang sama untuk semua tokoh. Ini contoh jawapan dia. Teguh, gigih menuntut ilmu. Kesemua tokoh memang tekun dan gigih menuntut ilmu. Sering merantau mencari ilmu. Rajin beribadat ataupun kuat beribadat. Jadi anda boleh gunakan jawapan ini ataupun mana-mana jawapan positif, sifat positif untuk menerangkan tentang sifat peribadi tokoh. Yang ketiga, seandainya keluar soalan sumbangan, andainya anda tidak ingat sumbangan yang khusus untuk setiap tokoh, anda boleh gunakan jawapan umum ini menghasilkan pelbagai karya. Atau lebih baik kalau anda ingat nama karya, boleh masukkan nama karya. Tapi berhati-hati, seandainya nama karya salah, maka fakta tersebut dikira salah. Kemudian untuk pengasas mazhab, anda boleh nyatakan sumbangan dia sebagai pelopor mazhab atau pengasas mazhab. Ini khusus untuk tokoh-tokoh mazhab sahaja. Kalau tokoh islah, anda boleh nyatakan idea-idea islah itu untuk sumbangan. Dan yang keempat, soalan tentang kesan sumbangan. Ini jawapan umum untuk kesan sumbangan. Karyanya menjadi rujukan, mazhabnya dianuti oleh banyak negara. Yang ini khusus untuk tokoh-tokoh mazhab sahaja. Ramai sarjana menyampaikan ilmunya. Ini untuk kebanyakan tokoh kita boleh gunakan jawapan ini. Jadi pastikan kesemua skema mudah ini anda ingat, simpan dalam minda untuk menjawab soalan-soalan tokoh yang berkaitan dengan pendidikan, sifat peribadi, sumbangan dan juga kesan sumbangan. Dan yang akhirnya sebagai rumusan sebenarnya fakta-fakta tentang tokoh ni sebenarnya mudah saja untuk kita kuasai. Seandainya anda memahami bentuk soalan yang sering ditanya di dalam peperiksaan. Sebagaimana Ustazah dah sebut di awal tadi, soalan yang sering ditanya ialah tentang latar belakang tokoh, kemudian tentang sifat peribadi, dan yang tiga tentang sumbangan bagi setiap tokoh. Dan anda perlu faham fakta apa yang hendak dimasukkan dalam latar belakang, fakta apa yang kita nak masukkan dalam sifat peribadi dan fakta apa yang kita nak nyatakan di dalam sumbangan. Itu pentinglah yang pertama. Yang kedua, sebenarnya peratus soalan tokoh dia sangat kecil berbanding dengan soalan-soalan daripada bidang lain. Jadi pelajar tidak perlu risau seandainya lupa satu atau dua fakta. Dan yang ketiga, perkara yang paling penting untuk anda ingat dalam tajuk tokoh ialah karya tokoh. Sangat penting kerana sering juga soalan tersebut dijadikan clue di dalam soalan-soalan objektif pada bahagian A. Jadi untuk akhirnya, anda juga boleh cuba membuat latih tubi daripada latih tubi live worksheets tokoh yang Ustazah sediakan. Anda boleh dapatkan dari portal Ustazah portal Pendidikan Islam SPM. Untuk latih tubi soalan-soalan secara live worksheets. Jadi itu saja perkongsian yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua tips dan teknik tadi memberi manfaat kepada anda untuk menguasai kertas 1. Jadi Ustazah akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.